sistem kewangan bermodal baik dan kedudukan luaran yang kukuh. Inisiatif pemberian subsidi di bawah dasar monetari negara beri implikasi positif. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya, Vimalah Kasturi Berasami dalam Berita Parlimen. Saudara, pindaan rang Undang-Undang RUU Kesatuan Sekerja 2022 bertujuan mewujudkan kerangka perundangan bagi menyokong penubuhan dan pentadbiran kesatuan sekerja secara matang, progresif dan relevan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, pindaan dengan objektif meniadakan sekatan ke atas pembentukan kesatuan sekerja berdasarkan penubuhan tertentu atau persamaan dalam trade, pekerjaan atau industri bagi membenarkan kepelbagaian kesatuan sekerja. Ia dibentangkan untuk bacaan kali kedua di Dewan Rakyat hari ini. Keperluan itu selaras dengan kebebasan berpersatuan memandangkan pekerja dan majikan adalah bebas untuk menubuhkan atau menyertai mana-mana kesatuan sekerja pilihan mereka sendiri. Sidang Dewan diberitahu Akta Kesatuan Sekerja 1959 selepas ini disebut sebagai Akta 262. Pindaan Akta 262 ini juga bagi mewujudkan kerangka perundangan yang menyokong, menubuhkan dan pentadbiran kesatuan sekerja yang matang, progresif dan relevan selain memastikan kualiti perlindungan hak pekerja di Malaysia dengan mengambil kira prinsip-prinsip yang digariskan di bawah standard pemburuhan antarabangsa. Di samping itu, rang undang-undang ini juga bertujuan untuk memudahkan cara Malaysia dalam merundingkan perjanjian-perjanjian perdagangan dengan izin trade agreements yang ada ketika ini telah memasukkan artikel berhubung obligasi kepada standard perburuhan antarabangsa sebagai salah satu daripada terma perjanjian. Diperjelaskan pindaan yang dicadangkan ini juga bakal menggalakkan penubuhan dan keanggotaan kesatuan sekerja serta dijangka meningkatkan liputan perjanjian kolektif dalam kalangan pekerja sektor swasta. Pindaan akta ini juga melibatkan 35 fasal, merangkumi 29 fasal pindaan, 5 fasal baharu dan 1 fasal yang dimansuhkan. Sidang Dewan turut diberitahu pindaan fasal 7 bertujuan meminda Seksyen 15-1 bagi menghadkan kuasa budi bicara Ketua Pengarah dalam hal pembatalan pendaftaran sesuatu kesatuan sekerja. Pindaan kepada Seksyen 15-1 ini akan menyebabkan pembatalan kesatuan sekiranya hanya boleh dibuat sekiranya kesatuan sekerja tersebut terlibat dalam pelanggaran peruntukan undang-undang yang telah dinyatakan secara spesifik dalam Akta 262, termasuklah melibatkan pelanggaran undang-undang serius yang mengancam keselamatan negara seperti yang dinyatakan dalam jadual baru keempat, dan ini adalah bertujuan untuk melindungi hak pekerja dalam berkesatuan. Beliau turut mengakui pindaan berkenaan bagi memastikan undang-undang buruh ditambah baik dengan mengambil kira prinsip-prinsip standard perburuhan antarabangsa dan instrumen sejagat sekaligus berupaya meningkatkan perlindungan dan kebajikan serta produktiviti golongan pekerja dan majikan. Dalam sesi perbahasan antara disentuh, kepentingan golongan pekerja sektor gig mendapat pengiktirafan seperti mana yang telah dilaksanakan di kebanyakan negara lain. Ini bagi membolehkan kumpulan berkenaan menerima manfaat menyertai kesatuan sekerja sekaligus menerima manfaat sewajarnya. Ahli Parlimen Pokok Sena Dato' Mahfuz Omar ketika menyuarakan cadangan itu berkata, dengan pengiktirafan berkenaan membolehkan mereka menyertai mana-mana kesatuan sekerja atau menubuhkan kesatuan sekerja bagi pekerja-pekerja gig.
Saya bahawa kita harus memberikan pembelaan pada golongan ini untuk diiktiraf sebagai pekerja yang telah menyumbang kepada pembangunan di dalam negara kita ini. Dan sekaligus mereka sendiri boleh menyertai mana-mana kesatuan sekerja ataupun mereka boleh menubuhkan kesatuan sekerja pekerja-pekerja gig. Sama ada dalam konteks golongan pekerja penghantar makanan, food panda dan sebagainya, semua mereka boleh tubuh kesatuan sekerja apabila mereka diiktiraf sebagai pekerja di bawah akta kerja yang ada di dalam negara kita ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Kapar, Dato' Abdullah Sani Abdul Hamid mengharapkan Kementerian Sumber Manusia berupaya memberi penerangan yang lebih jelas kepada kesatuan sekerja berkaitan perlembagaan kesatuan yang telah dipinda. Bila berlakunya pindaan, 3 minit, pindaan tentang perlembagaan kesatuan, Kementerian jangan bersegan silu untuk memastikan bahawa kesatuan-kesatuan itu diberi penerangan. Sebab Datuk Speaker, kalau kita nak buat sesuatu tindakan penambahbaikan untuk melebar luaskan keahlian dalam bentuk diskripsi yang berhak itu mesti dipinda dalam perlembagaan kesatuan. Dan kalau tidak dipinda dalam kesatuan, ia tidak membolehkan akta itu dilakukan. Kementerian juga katanya perlu lebih proaktif dalam menyebarluaskan penerangan kepada semua kesatuan sekerja bagi membolehkan mereka mengetahui hak masing-masing. Dalam pada itu, pembahas berpandangan pindaan RUU itu juga penting dalam menangani pelbagai isu pekerja pelbagai kaum dan memastikan perpaduan antara pekerja. Kita perlu pada undang-undang untuk membantu kita supaya jangan ada perkauman dalam apa bentuk sekalipun dalam negara kita ini. Kita mesti ada senjata, instrumen to ensure that we remain united. We need to have laws to enforce apa-apa juga perkara yang boleh membawa kepada perkauman dalam negara ini. Selain itu, RUU Kesatuan Sekerja Pindaan 2022 dilihat bakal membawa banyak implikasi ekonomi. Tidak tertakluk kepada ekonomi negara dan organisasi, malah kepada institusi keluarga pekerja. Rang undang-undang ini sangat penting. Sangat penting kerana dia ada kesan terhadap ekonomi kita, ada kesannya terhadap pekerja-pekerja kita. Pindaan ini adalah merupakan satu pindaan yang sangat drastik. Sangat drastik kerana dia membuka terutama sekali yang melibatkan seksyen pindaan pada seksyen 32 dan 33, iaitu sangat besar, iaitu membuka keahlian dalam satu trade union, dalam satu organisasi kepada pelbagai orang. Sektor swasta, penyertaan ataupun penyertaan mereka sebagai anggota kesatuan sekerja sangat rendah. Saya difahamkan bawah 10%. Ia adalah sesuatu yang perlu kita tangani dengan serius, perlu diberikan perhatian supaya lebih ramai pekerja swasta diberikan peluang dan juga layak untuk menjadi anggota mana-mana kesatuan sekerja. Selepas kemerdekaan di tahun 57 dan lepas akta yang asal ini dibuat di 59, banyak hak yang penting ini telah disekat oleh undang-undang ini. Dan hari ini kita buat perubahan untuk keluarkan sekatan-sekatan ini. Jadi bagi saya ini bersejarahlah. Dan implikasinya bukan just hak sivil atau hak politik. Ada implikasi ekonomi yang penting dalam keadaan sekarang, negara sekarang, untuk banyak pekerja dan keluarga mereka. Beberapa pembahas turut menyentuh berkenaan eksploitasi pekerja asing. Pelbagai isu dibangkitkan dan menjurus kepada keperluan lebih banyak kesatuan pekerja ditubuhkan. Pandangan majikan adalah lebih union, lebih masalah. Pandangan saya dan pandangan beramai di antara kawan-kawan saya adalah more unions better. Kerana
negara ini, Dato' Pertua, we are going to face the most severe test on forced labor, di mana pekerja terpaksa bekerja lebih dari masa overtime, normal hours, simpan pasport asing, gaji tidak dibayar. All this is a catch-up game. Kita lihat macam negara macam Qatar, pekerja asing lebih ramai daripada penduduk, tapi tidak berlaku eksploitasi terhadap pekerja asing secara meluas, tidak seperti di Malaysia. Apakah kerajaan tidak ambil serius hal ini tentang eksploitasi kepada kemanusiaan pekerja asing, dan Malaysia diletakkan dalam 3 tier dalam hal perdagangan manusia ini? Saudara, walaupun dilanda beberapa cabaran seperti faktor luaran di luar kawalan kerajaan, negara tidak menuju ke arah krisis ekonomi. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, negara masih mempunyai sistem kewangan bermodal baik dan kedudukan luaran yang kukuh. Sebagai contoh, pasaran kewangan negara sekarang sangat terbuka dengan penyertaan pelabur asing yang tinggi, dan kita mempunyai pelbagai ekonomi dan juga lebihan akaun semasa didorong oleh ekspor yang pelbagai. Setakat tahun ini, akaun semasa kekal positif, jumlahnya RM3 bilion pada suku pertama dan RM4.4 bilion pada suku kedua. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hun Wai. Tambah Tengku Datuk Seri Zafrul, pelbagai pembaharuan dilaksanakan kerajaan selepas krisis kewangan Asia yang dihadapi pada 1997 dan 1998. Tiada penyelesaian mudah bagi menangani cabaran yang dihadapi oleh nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Namun, Bank Negara terus mengambil langkah-langkah menggunakan instrumen dasar operasi yang bagi memastikan keadaan yang teratur dalam pasaran pertukaran asing. Walaupun Bank Negara tidak menyasarkan sebarang paras kadar pertukaran, Bank Negara berusaha agar tidak berlaku perubahan secara drastik atau melampau dalam nilai ringgit. Tindakan ini akan membantu perniagaan merancang serta melaksanakan keputusan perniagaan dan pelaburan yang lebih baik. Tambahnya, jumlah urus niaga pertukaran asing harian tempatan terus meningkat hingga mencapai purata $13.3 bilion setakat ini berbanding $11.3 bilion pada tahun 2021 berikutan aliran pertukaran dua hala. Sehingga Oktober tahun ini, julat inflasi negara berada pada kadar 3.1% berdasarkan unjuran Bank Negara Malaysia. Kadar inflasi yang terkawal itu didorong inisiatif dan langkah proaktif kerajaan dengan pemberian subsidi di bawah dasar monetari negara. Ini termasuk pelaksanaan program jualan murah keluarga Malaysia JMKM, kawalan harga minyak masak sawit tulen kemasan botol, kawalan harga ayam dan telur serta pengenalan menu keluarga Malaysia. Tidak benarlah dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan bahawa subsidi kerajaan untuk beberapa barang keperluan asas ditarik balik. Malah, jumlah pemberian subsidi kerajaan terus meningkat. Kadar inflasi di negara ini akan mencecah ke paras yang lebih tinggi, iaitu sehingga 10.6% sekiranya tiada intervensi dari kerajaan dan kesan pelaksanaan subsidi serta strategi di bawah dasar monetari negara menjadikan kadar inflasi negara kekal pada paras terkawal. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Tempoh masa pengundian bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan dipanjangkan selama 1 jam. Bagi Semenanjung Malaysia, tempoh masa baharu ditetapkan bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, tempoh mengundi adalah antara 7.30 pagi dan 5.30 petang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam jawapan bertulis di Parlimen berkata, penambahan tempoh masa mengundi memberi lebih banyak masa kepada pengundi untuk membuang undi pada PRU15 akan datang. Selain itu juga, beberapa penambahbaikan akan dilakukan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Ia akan dilaksanakan bagi memastikan pilihan raya dijalankan secara cekap, adil dan telus. Antaranya, bilangan pusat dan saluran mengundi juga akan ditambah dengan mengambil kira undi 18 dan pendaftaran pengundi automatik. Lorong khas untuk pengundi berumur 60 tahun ke atas dan orang kelainan upaya juga akan disediakan dan dihadkan kepada 450 pengundi. SPR turut akan memansuhkan syarat pengundian pos sebelum ini yang dilaksanakan pada PRU 14. Beliau menjawab soalan Wakil Jerlun Datuk Seri Mukris Mahathir di Dewan Rakyat. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA melalui agensi di bawahnya sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa negeri dalam memantau dan membanteras aktiviti pembalakan dan perlombongan haram. Pada masa sama, KETSA juga menguatkuasakan Akta Pembangunan Mineral 1994 dan Akta Perhutanan Negara 1984 bagi mengekang kegiatan pembalakan dan perlombongan haram. Ini penting dikesan melalui sistem FMRS Plus, iaitu Forest Monitoring Using Remote Sensing Plus di Warum JPSM. Semakan dibuat oleh JPN Kedah mendapati bahawa terdapat pembukaan kawasan. Walaupun kawasan itu terletak di remote area, tetapi ianya dapat dikesan dan ekoran daripada itulah ianya dapat dibuat tindakan undang-undang dan juga tangkapan serta sitaan. Ini satu contoh di mana jabatan yang berkaitan ini amat serius. Bagi tahun 2017 hingga 2021, perlombongan haram melibatkan hutan simpanan kekal HSK dan bukan HSK adalah 62 kes, manakala kes pembalakan haram bagi seluruh negara adalah 1,298 kes. Datuk Seri Taqiyuddin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bentong Wong Tak. Kerajaan belum berhasrat untuk mengkaji semula harga minimum terjamin padi yang telah ditetapkan. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, harga padi atau harga minimum terjamin padi GMP telah diselaraskan pada tahun 2014. Penetapan itu juga tertakluk kepada pemutuan sebenar padi. Pada masa ini, pesawat menikmati penyeragaman harga padi atau harga minima terjamin padi Guaranteed Minimum Price GMP di Semenanjung pada kadar ringgit Malaysia 1,200 per tan metrik atau RM1.20 bagi sekilogram. GMP telah diselaraskan pada tahun 2014 dan penetapan ini juga tertaluk kepada pemutuan sebenar padi. Tarikh akhir semakan GMP adalah pada 21 Februari 2014 dan pelaksanaan GMP ini telah dibuat melalui perintah tetap oleh Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras yang sedang berkuasa sehingga hari ini. Sehingga Ogos 2022, 1,098 anggota kesihatan telah dilatih dalam bantuan awal psikologi. Ia bagi menjamin keberkesanan Pelan Strategik Kesihatan Mental Kebangsaan 2020 hingga 2025 bagi mendepani isu kesihatan mental.
Malah, pelaksanaan talian bantuan psikososial ketika negara berdepan pandemik sejak Mac 2020 hingga September 2022 merekodkan lebih 200,000 panggilan yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Plan strategik kesihatan mental kebangsaan merupakan satu dokumen polisi yang menggunakan approach kesihatan awam dan fokusnya kepada strategi promosi kesihatan mental, kolaborasi agensi antara kerajaan dan bukan kerajaan, siap siaga semasa kecemasan, semasa krisis, semasa bencana dan juga mencegah tingkah laku bunuh diri. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Jempol Datuk Seri Muhammad Salim Sharif. Seramai 261 mangsa sindiket pekerjaan berjaya diselamatkan di 4 negara melibatkan Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand setakat Ogos. Daripada jumlah itu, 171 telah dibawa pulang, manakala 90 lagi sedang menunggu proses penghantaran pulang. Proses itu tertakluk kepada prosedur undang-undang di negara terlibat yang memerlukan siasatan, intipan, usaha menyelamat dan dokumentasi. Tindakan-tindakan yang diambil oleh perwakilan Malaysia termasuklah memberi bantuan dan kerjasama daripada mendapatkan bantuan dan kerjasama dari pihak kerajaan negara tersebut, mengadakan pertemuan dengan pihak yang berkuasa, kemudian apabila rakyat Malaysia ini ditemui dan ditahan untuk proses undang-undang negara tersebut, kaunselor kita di setiap Malawakil akan menziarah mereka untuk memastikan yang mereka berada dalam keadaan yang selamat dari segi makanan, kesihatan dan sebagainya. Orang ramai dinasihatkan supaya menyemak sebarang tawaran pekerjaan di luar negara dengan perwakilan Malaysia bagi mengelak sebarang unsur penipuan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan untuk membangunkan pelbagai produk pelancongan di dalam kawasan kampung. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Dato' Hasbi Habibullah. Usaha itu bagi membantu golongan belia untuk terus mengembangkan ekonomi setempat. Dan harapan ini akan apabila mereka melihat perkara ini menjadi duit, mungkin insya-Allah mereka tak akan berhijrah ke bandar, tak payah nak berhijrah ke bandar untuk meningkatkan pendapatan mereka dari segi pelancongan ini. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Mazlan. Isu harga tiket penerbangan yang tinggi, Kementerian Pengangkutan mengadakan perbincangan dengan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM dan syarikat penerbangan domestik bagi memastikan harga tiket penerbangan yang ditawarkan adalah kompetitif. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Henry Sumagung, hasil perbincangan, syarikat penerbangan bersetuju untuk menambah kapasiti penerbangan dari semasa ke semasa bergantung kepada permintaan. Berdasarkan pemerhatian oleh MEPCOM pada 14 September 2020, harga tambang penerbangan sehala kelas ekonomi bagi tempoh penerbangan untuk musim perayaan Tahun Baru Cina 2023 iaitu dari 18 hingga 26 Januari 2023. Tempoh pemerhatian adalah antara RM100 hingga RM1,235. Manakala bagi 20 hingga 21 Januari 2023, tempoh puncak, harga tambang seala adalah antara RM210 hingga RM1,400.
Selain itu, Kementerian melalui MEFCOM akan meneruskan pemantauan terhadap harga tiket penerbangan bagi semua laluan penerbangan domestik termasuk laluan di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Dato' Henry menjawab pertanyaan Wakil Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli. Saudara, berbaki beberapa hari sahaja lagi sebelum pembentangan bajet 2023. Soal sekuriti makanan, bantuan mahasiswa, pembangunan belia dan bantuan kepada usahawan yang terjejas akibat COVID-19 terus menjadi harapan rakyat termasuk ahli parlimen. Kita mengharapkan agar fokus kerajaan dalam bidang ekonomi, terutamanya dalam bidang rantaian pemakanan. Jadi kalau boleh dilebihkan kepada sektor pemakanan, terutamanya sektor pertanian, dan dengan harapan Kementerian Pertanian itu diberikan ruang yang agak banyak terutama untuk menghasilkan produk-produk makanan. Ini melihatkan satu anjakan dari segi ekonomi daripada diarahkan oleh kerajaan supaya boleh membantu industri-industri, khasnya industri kecil dan sederhana, dan melalui bantuan sedemikian sama ada pengurangan cukai korporat bagi industri kecil dan sederhana dengan berbagai galakan dan sebagainya. Saya harap untuk universiti-universiti juga dapat dipertimbangkan peningkatan peruntukan kerana khusus untuk membantu mahasiswa-mahasiswi sekiranya mereka nakkan perumahan ataupun dari segi yuran. Selepas mengadakan prosiding, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC mengesyorkan kerajaan supaya meneruskan usaha untuk menjadikan aplikasi MySejahtera sebagai alat pengurusan kesihatan awam negara selaras dengan Pelan Pendigitalan Perkhidmatan Kesihatan. Kerajaan juga harus memastikan pemilikan penuh kerajaan dalam aplikasi MySejahtera. Menerusi kenyataan media, PAC menjelaskan kerajaan perlu menjamin keselamatan data peribadi pengguna dan memastikan data berkenaan tidak disalahguna oleh mana-mana pihak. Dari aspek kontrak pula, kerajaan perlu menyemak semula kewajaran pemberian kontrak aplikasi MySejahtera secara rundingan terus yang dibuat melalui keputusan Jemaah Menteri bertarikh 27 November 2021. Justeru, PAC mengesyorkan kerajaan supaya mengambil alih keseluruhan aplikasi berkenaan melalui Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu. Saudara, Speaker Parlimen Turkiye, Profesor Dr. Mustafa Sentop mengadakan lawatan rasmi 3 hari ke Malaysia bermula hari ini yang merupakan lawatan timbal balas bagi memenuhi jemputan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Profesor Dr. Mustafa dan delegasi turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun di Parlimen hari ini. Lawatan rasmi itu dalam usaha mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dengan Turkiye. Berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia.